Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah subscribe dan akak jemput untuk korang yang masih belum subscribe untuk tidak ketinggalan kepada konten-konten terbaru dari Cengkeh Channel. Hari ni akak nak sampaikan 2 je kisah seram, tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan daripada segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kisah seram kali ini datangnya dari 2 orang subscriber. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah dari subscriber yang pertama, di mana perkongsian ni datangnya dari seseorang yang menggelarkan diri dia sebagai Amy, bukan nama sebenar. Amy ni akak bagi tahu dia adalah seorang lelaki. Amy dia datang dari Selangor. Dia hari ni bukan nak berkongsi apa yang dia lalui sendiri, tapi nak berkongsi kisah yang dialami oleh ibu dia. Kejadian yang dialami tu pula berlaku pada tahun 2009. Amy dia masih ingat lagi dengan jelas. Masa tu mereka sekeluarga balik ke kampung untuk menghadiri majlis pertunangan adik bongsu ibu Amy. Dalam erti kata lain, mak saudara Amy lah kan. Macam tu. Majlis tu dibuat secara kecil-kecilan je. Tak adalah besar-besar sangat korang. Para jemputan pula yang dijemput terdiri dari kalangan adik-beradik, saudara mara dan jiran-jiran terdekat sahaja. Selain tu, Moksu Amy tu pernah bertunang, tapi pertunangan Moksu Amy dengan lelaki pilihan hati dia putus tanpa sebab. Entahlah, Amy pun tak adalah nak campur tangan dengan urusan Moksu Amy, dan dia pun tak adalah nak menyibuk sangat dengan hal orang dewasa ni kan. Tapi apa yang Amy tahu, memang tiba-tiba je putus, tak jadi nak kahwin. Tak jadinya tu pula masa dah dekat dengan tarikh hari nak kahwin. 1 bulan je lagi sebelum majlis pernikahan berlangsung. Beberapa tahun kemudian, nenek pun cubalah menjodohkan Moksu Amy ni dengan pilihan keluarga. Tapi Moksu Amy selalu menolak, sehinggalah nenek mula rasa ada yang tak kena dengan Moksu Amy ni. Lebih-lebih lagi bila perhubungan Moksu Amy dengan mana-mana lelaki tu tak berhasil, tak pernah pun nak kekal. Memandangkan usia Moksu ni dah lewat 20-an, nenek Moksu Amy ni dia berusaha juga dan berikhtiar juga untuk mengubati Moksu. Akhirnya barulah mereka tahu bahawa Moksu ni dah terkena sihir. Sihir macam kalau orang tengok dia ni macam tak berkenan, macam hubungan tu tak kekal, macam tu kan. Jadi sihir tu datangnya dari seseorang yang salah seorang dari lelaki yang pernah Moksu Amy ni tolak. Moksu Amy menolak cinta dia walaupun dengan cara baik, tapi penerimaan daripada lelaki tersebut tak dapat nak diterima seadanya. Wallahualam, itu apa yang dikatakan oleh perawat yang merawat Moksu Amy lah. Dia kata macam tu lah. Dipendekkan cerita, kejadian yang tak diduga berlaku setelah majlis selesai. Oleh kerana Moksu Amy dan juga ibu Amy ni jarang sangat berjumpa, jadinya Moksu Amy dengan ibu Amy pun mengambil kesempatan yang ada untuk berbual-bual kosong di ruang tamu sehingga larut malam. Membawa ke bilik, macam itulah. Suasana masa tengah berbual tu agak terang sebab lampu dekat dapur dengan lampu dekat luar tingkap dah dibuka. Jadi kian rancaklah mereka tu berbual. Nak jumpa bukan senang korang. Bila masing-masing dah ada haluan masing-masing, time yang bermakna macam itulah, makanya diambil oleh mereka untuk berhuha-huha-huha, ya tak? Sedang rancak mereka berbual tu, tiba-tiba Moksu Amy ni melentukkan kepala dia ke bahu ibu Amy. Kalau penat berehatlah,
tidurlah awal. Esok pagi kau dah nak balik KL. Kata Ibu Amy sambil dia menoleh ke arah Mak Su Amy yang memang kelihatan letih, kelihatan tak bermaya. Tapi Mak Su Amy ni dia hanya mendiamkan diri, langsung dia tak tunjukkan sebarang reaksi pun pada kata-kata Ibu Amy ni. Selang beberapa minit kemudian, Mak Su Amy tiba-tiba mendongakkan kepala dia ke arah Shilu. Macam tu. Sambil dia menggerakkan leher dia ke kiri, ke kanan. Macam tu lebih kurang lah kan. Dan dalam situasi macam tu digambarkan oleh Ibu Amy ni, dia macam seolah-olah macam Mak Su Amy kena rasuk. Macam tu. Masa tu, Ibu Amy dia tengok wajah Mak Su Amy perlahan-lahan berubah menjadi putih dan pucat. Pucat dan semakin pucat. Merenung ke arah Ibu Amy. Ibu Amy dia rasa cemas. Dan dia cuba mengalihkan pandangan dia ke tempat lain. Tapi Ibu Amy seakan-akan dipukau. Terpukau. Macam tu. Mata Ibu Amy terus tertumpu pada wajah adik dia, Mak Su Amy tu. Mak Su Amy tu pula, dia sedang bertukar menjadi perempuan tua. Perempuan tua yang muka dia memang dipenuhi dengan kedut-kedut kasar dan tebal. Memang nampak ketara sangat muka tua dia. Anggaran umur dalam 90 tahun ke 100 tahun. Boleh bayang tak korang dia punya kedut tu macam mana? Dah tak ada rupa Mak Su yang muda, cantik, berseri macam sebelumnya, memang dah tak ada. Ibu Amy ni dia macam terpukau. Dia tengok juga. Walaupun hati dia dudak, dia tak nak tengok. Astaghfirullahalazim, kata Ibu Amy sambil dia melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tu jugalah Ibu Amy dia menjerit, buka lampu, dia kata. Mendengarkan jeritan Ibu Amy tu, Mak Su Amy pun dia terkejut lah. Lepas tu dia tergesa-gesa keluar dari bilik dia. Sebab dia orang sembang masa tu kan dari ruang tamu ke bilik. Lepas tu dia tersedar, dia terkejut lah. Lepas tu dia pergi ke ruang tamu. Sambil tu dia nak bukakan lampu. Lepas tu dia tanya, kenapa ni? Kenapa ni kak? Kenapa ni kak? Tanya Mak Su Amy dengan wajah yang hairan. Ibu Amy ni dia tengok semula tau pada wajah Mak Su Amy. Tapi time tu wajah Mak Su Amy dah kembali normal. Dah cantik balik. Nenek mereka yang pada waktu tu tengah tidur dekat ruang tamu mulalah naik marah. Nenek marahkan ibu dan Mak Su. Bukan nenek mereka, nenek Amy itulah, maksudnya mak kepada Mak Su dan Ibu Amy tu. Dia marahkan kepada ibu dan Mak Su Amy sebab buat bising, dah ganggu dia tidur. Nak tidur pun tak senang. Lepas tu, nenek pun cakap lah, apa hal korang berdua ni? Dah tengah malam ni, tak reti-reti lagi ke nak tidur? Sergah nenek. Ibu Amy dia tak jawab tau kata-kata nenek. Sebaliknya, Ibu Amy dia memanggil Mak Su mendekati dia. Bukankah kau yang duduk kat sini tadi? Tanya Ibu Amy seakan-akan berbisik kepada Mak Su Amy tau. Kau kan yang duduk kat sini tadi, bukan aku. Ya, tapi tadi kan saya dah cakap saya nak masuk bilik kejap, nak pergi ambil pencuci muka. Akak tak dengar ke? Kata Mak Su Amy kepada Ibu Amy tu. Entahlah, tak perasan. Jawab Ibu Amy dengan keadaan wajah muka dia hairan dan bertambah hairan. Okeylah, kau buatlah kerja kau. Nak cuci muka ke, apa ke, akak dah mengantuk. Kata Ibu Amy sambil dia berjalan menuju ke bilik dia. Menurut Ibu Amy, dia tak dapat tidur selepas tu sebab dia fikirkan apa yang berlaku. Fikiran dia dah terganggu dengan kemunculan susuk tubuh perempuan tua tu. Ibu Amy dia hairan. Dia hairan macam mana dia boleh berada di tempat duduk kerusi adik dia. Sedangkan masa tengah berbual, Ibu Amy dengan Mak Su Amy tu sentiasa dalam eye contact. Mereka sentiasa saling tak melepaskan pandangan ke arah lain pun. Memang saling seronok berbual tu. Mereka memandang antara satu sama lain sambil mengadap macam tu lah. Mu tengok aku tengok mu, gitulah. Posisi kedudukan pun memang berdepan je. Tak ada ubah-ubah pun. Tapi masa Mak Su iaitu adiknya Ibu Amy tu pergi buka lampu, time tu lah barulah Ibu Amy tu sedari bahawasanya kedudukan dia dah berubah. Itu yang peliknya. Tiba-tiba dia dah berada di tempat duduk adik dia. Pada sebelum tu dia tak bergerak pun. Memang dia ingat betul dia tak bergerak. Hal kejadian tu buatkan Ibu Amy ni
rasa macam sebersalah lah. Dia tak ceritakan pun pada nenek sebab Ibu Amy ni dia risaukan kepada nenek mak dia lah kan. Kok-kok lah bila bagi tahu nanti mak dia jadi susah hati. So memang dia tak ada niat lah nak besar-besarkan cerita tu. Lagipun Ibu Amy masa tu dia tengah bersiap untuk balik ke Shah Alam. Jadi diabaikanlah tentang kejadian tersebut. Kisah tu tak berakhir macam tu je korang. Tanpa disedari rupanya perempuan tua tu dah pun mengikuti Ibu Amy balik. Dia sebenarnya dah menguasai badan Ibu Amy. Mujurlah ayah ni, dia cepat tahu menyedari perubahan sikap Ibu Amy dan ayah Amy cepat-cepat bawa Ibu Amy tu pergi berubat dengan seorang ustaz di Hulu Selangor. Dikatakan semasa proses rawatan dijalankan, Ibu Amy ni bertindak agresif sangat. Ibu Amy ni menumbuk dan dia membelasah ustaz yang merawat dia tu. Selepas tu Ibu Amy tersenyum puas hati. Dia dah kenakan kawan tu, dah bertumbuk semua dudak-dudak. Dia rasa seronok, puas sangat. Selama 45 minit macam tu lah, barulah ustaz tu berjaya memujuk jin yang masuk dalam badan Ibu Amy tu untuk keluar. Itu pun setelah jin tu diislamkan. Itu apa yang Amy dengar lah. Jin tu adalah jin yang mengikuti ibu balik masa mereka sekeluarga berkelah. Itu kata Amy lah, macam tu lah dia kata. Masa tu kan mereka ni pergi berkelah dekat air terjun dekat Hulu Langat. Bijak kan permainan jin dengan syaitan ni. Awalnya mereka menyangkakan bahawa Mok Suemi yang bermasalah. Yelah, nak kahwin asyik tak jadi je. Dah tu muka pula time tu berubah tiba-tiba jadi macam nenek tua. Rupanya Ibu Amy sendiri yang mempunyai masalah. Syukurlah tak melarat keadaan Ibu Amy. Ayah Amy pula bila dah perasan perubahan isteri dia tu, terus pergi dia rujukkan isteri dia pada perubatan Islam. Alhamdulillah. Kena belasah teruk sekalipun, ustaz tetap sedia membantu. Kerana ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat ruqyah adalah tulisan hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sekian. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua bertajuk Mayat Terbakar. Kisah dia berlaku di sebuah kampung lah. Dia macam ni sebenarnya. Masa tu, heboh seluruh kampung arwah Pak Long Kasim yang baru meninggal 7 hari. Dilihat merayau-rayau di sekitar kampung. Suasana sunyi sepi masa tu. Tak ada lagi orang kampung yang berani untuk keluar malam. Isteri dengan anak-anak sering dicengkam rasa takut yang amat sangat apabila malam menjelma. Mana beraninya korang nak pergi mengaji ke, nak pergi ke mana ke. Memang dah tak berani dah. Arwah Pak Long Kasim akan pulang setiap malam. Timah. Suara arwah Pak Long Kasim sengau dan serak-serak memanggil isteri dia. Maklum Timah ni dia membatukan diri dia di bawah selimut bersama dengan anak-anak. Ketakutanlah dia apabila mendengar suara arwah Pak Long Kasim ni memanggil sayup-sayup dari belakang dapur. Arwah suami dia dah meninggal, yang panggil tu siapa? Timah. Jalil, anak arwah Pak Long Kasim yang sulung ni dah meletakkan sisa makanan dekat tepi pintu dapur. Jika tak disediakan makanan, arwah Pak Long Kasim akan mengganggu mereka. Dia akan mencakar dinding rumah mereka ni rumah papan. Jadi memang agak kuatlah bunyinya bila cerang mencakar kan. Dan ada kalanya arwah Pak Long Kasim ni akan gegarkan pula pintu dapur, gunggang. Arwah Pak Long Kasim ni juga akan pergi ke rumah jiran-jiran yang berdekatan dan masuk melalui pintu dapur untuk mencari sisa makanan. Macam itulah yang berlaku kalau anak dia tu tak bagi sisa makanan dekat ruang luar dapur. Maklum Timah dia tahu pada masa mula-mula dia kahwin dulu, arwah Pak Long Kasim ni pernah tak balik selama sebulan. Masa tu dia masuk ke hutan mencari rotan bersama dengan Doling, kawan baik dia. Doling ni dia bagi tahu Mak Long Timah yang mereka ni pernah ditegur oleh seorang perempuan cantik je. Perempuan tu ada di sebalik sebatang pokok besar ketika mereka mengikat rotan.
kenapa abang berdua ni cabut pagar rumah saya? Serentak dengan tu, pada waktu tu lah, Pak Long Kasing dengan kawan dia tu berpaling ke arah suara yang bercakap dengan dia tu. Pagar. Mereka berdua berpandangan. Pagar apa pula? Mana ada pagar? Abang berdua ni dah rosakkan pagar rumah saya. Jangan buat tak tahu pula. Kalau dah rosakkan, kenalah ganti balik. Kata perempuan tu seakan menyindir. Pak Long Kasing memang seorang yang panas baran. Kalau dah gitu, cakap berapa harga, saya bayar. Hahaha, nak bayarlah ni, kata perempuan tu sambil ketawa. Hati Pak Long Kasing jadi semakin panas sebab dia ditertawakan pada waktu tu. Baiklah, kalau begitu ikut je ke rumah saya, tambah perempuan tu. Jangan Kasing, jangan. Dolah-doling dia memegang tangan Pak Long Kasing, tapi Pak Long Kasing ni menempis tangan dolah-doling tu dan terus mengikut perempuan tu ke sebalik pokok lalu lesak sehingga ada sambungannya, ada penyebab dia. Haji Yunus masuk part Haji Yunus. Haji Yunus merupakan Pak Imam yang sering pulang lewat malam dari surau. Dah sering kalilah dia terserempak dengan arwah Pak Long Kasing merayau-rayau dekat sekeliling kampung. Kali pertama pengalaman dia terserempak dengan arwah Pak Long Kasing ni masa dia baru balik dari kampung sebelah. Masa tu dia tengah mengayuh basikal tu Imam ni. Tiba-tiba basikal yang dikayuhnya tu terasa sangat berat. Bila dia nak mengayuh tu, dah kenapa pula basikal aku ni berat? Haji Yunus dia menolehlah ke belakang. Lepas tu dia ternampak ada satu lembaga putih sedang membonceng basikal dia. Haji Yunus terkejutlah. Astaghfirullahaladzim. Lantas dia melompat dari basikal dia ke tanah. Lalu dia berdiri. Lepas tu dia laungkan azan. Serentak dengan tu arwah Pak Long Kasing berlalu dengan sekelip mata. Haji Yunus dia tak menceritakan kepada sesiapa pun tentang peristiwa tu, sehinggalah dia dapat aduan dari penduduk kampung tentang arwah Pak Long Kasing ni yang selalu sangat dilihat berkeliaran dekat kampung. Ayah kau tu dah berkahwin dengan jembalang hutan Jalil, kata Mak Long Timah sambil menangis, meluahkan apa yang dah lama dah terbuku di hati dia, dah tersorok lama sangat dah, dia luahkan juga. Untuk membayar hutang dan menyenangkan dia melakukan kerja-kerja kat hutan. Tambah Mak Long Timah, sudahlah Mak, biarlah Jalil yang uruskan. Keesokan malamnya, Jalil meletakkan sisa makanan macam biasa juga di tepi pintu dapur. Tak seperti malam-malam sebelumnya. Itu agak luar biasalah. Malam ni, Jalil menunggu kedatangan arwah ayah dia. Masa tu kan tak ada cahaya bulan, keadaan gelap gelita. Angin pula menghembus dingin sejuk je. Lepas tu kedengaran sayup-sayup bunyi lolongan anjing. Au! Jantung dia jadi berdeguk kencang. Tiba-tiba bau tengkuk dia tu meremang bila mendengar suara orang memanggil nama ibu dia. Jalil terkejut tau. Jalil pasti itu adalah arwah ayah dia. Tanpa mempedulikan Jalil, arwah Pak Long Kasing terus melahap sisa makanan. Maafkan Jalil lah ya. Jalil terpaksa lakukan semua ni. Maafkan Jalil. Setelah selesai menunaikan solat hajat, penduduk kampung terus membaca surah Yasin beramai-ramai, manakala Haji Yunus dan beberapa penduduk kampung yang lain pergi ke kubur arwah Pak Long Kasing. Ada lubang rupanya, lubang sebesar penumbuk di kepala kubur arwah Pak Long Kasing. Lubang tu mengeluarkan asap yang nipis. Apabila sampai, mereka membentangkan tikar mengkuang. Lepas tu mereka mula membacakan Yasin. Suasana gelap, sunyi je time tu. Sesekali terdengar lolongan anjing seperti bunyi orang menangis pun ada, yang menimbulkan perasaan seram dan takut di sisi penduduk kampung yang mengikut Haji Yunus pada waktu tu. Jangan kau abaikan perintah Tuhan, Jalil. Ayah sudah terlambat. Jalil hanya mampu mengalirkan air mata apabila melihat keadaan arwah ayah dia dari sama-sama cahaya gaslin. Mukanya tu hitam. Muka arwah ayah dia tu lah hitam dengan kesan terbakar dan ada mengeluarkan bau hangit. Hidungnya pula hancur.
Bibirnya tu pecah-pecah menampakkan sedikit gigi dia. Mata bulat merenung ke arah Jalil. Baliklah ayah. Tempat ayah bukan kat sini lagi. Jalil bersuara. Kau dah tak sayang ayah ke? Aduh, panas. Jalil panas. Tolong ayah, Jalil. Tolong. Ayah tak nak balik ke sana lagi. Aduh, panasnya. Panas. Dan dengan sekelip mata, arwah Pak Long Kassim hilang dari pandangan. Hujan dan ribut tiba-tiba melanda. Penduduk kampung yang sedang membaca surah Yasin terkejut. Tapi mereka tetap meneruskan bacaan. Jalil berjalan laju menuju ke arah kubur ayah dia di mana Haji Yunus berada. Suasana sunyi dekat situ tiba-tiba dikejutkan dengan satu jeritan yang memanjang. Menjerit sayu. Haji Yunus duduk dengan mulut dia terkumat kamit. Dia bacakan sesuatu. Arwah Pak Long Kassim sedang berlega-lega di sekitar kawasan kubur sambil menjerit-jerit. Tolong, panas. Tiba-tiba arwah Pak Long Kassim bertukar menjadi asap yang menipis, lalu bagai disedut masuk ke dalam lubang kubur dia. Penduduk kampung yang mengikut Haji Yunus lari lintang pukang terkejut. Takutlah. Haji Yunus yang ditinggalkan seorang diri terus juga membacakan ayat-ayat suci. Suara jeritan dari dalam kubur semakin kuat. Tolong! Jalil tiba dengan termengah-mengah masa tu. Dia ternampak cahaya dari lubang kubur ayah dia. Jalil, tolong! Jeritan terakhir ayah dia begitu sayu. Jalil, tolong ayah, Jalil. Bersabarlah Jalil. Haji Yunus menenangkan Jalil sambil dia menyumbatkan sekepal tanah ke dalam lubang di kubur tu. Jalil tunduk sedih. Penduduk kampung dia mulai tiba di kawasan perkuburan tu semula. Salah seorang daripada mereka menceritakan tentang hujan dan ribut yang melanda ketika mereka membacakan Yasin di surau. Sedangkan di tempat lain jangan kata hujan, angin pun tak ada. Allah yang Maha Berkuasa. Sudahlah, marilah kita balik. Segalanya dah selesai. Dan ingatlah, jangan sesekali kita bersekutu dengan syaitan. Haji Yunus mengingatkan. Selepas peristiwa tu dah tak ada lagi cerita tentang arwah Pak Long Kassim. Tapi bagi penduduk-penduduk kampung Telang, peristiwa tu tetap menjadi satu persoalan yang belum terjawab sehingga ke hari ini. Sekian untuk kisah yang kedua. Sekian saja 2 kisah seram untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak sentiasa tegaskan kat sini bahawa yang buruk kita jangan ambil. Kita ambil yang baik-baik je. Akak nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.